Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Sayyidillah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi Surau Al-Madiyah dan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, adik-adik dan tuan Kota Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bagus yang dimaksud pada subuh ini. Sekali lagi dapat bersama-sama salat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambahkan sedikit lagi ilmu kita berkaitan dengan sakratul maut. Bila ja'at sakratul maut, tajuk kitab ni ialah waja'at sakratul maut, dan telah datanglah sakratul maut, maknanya suasana kematian di antara hidup dan mati. Itu dipanggil sakratul maut. Kalau orang Melayu panggil nazar, apabila sampai dia dalam keadaan nazar. Tetapi nazar pada orang kita, orang Melayu, ialah bukan saja untuk mati. Kalau dia dalam keadaan ekonomi yang sempit ke, susah terhidup dah nazar kali ni. Bisnes tak apa laku pun ada nazar kan. Jadi kataan nazar tu banyak makna dia. Tapi sakratul maut untuk mati sahaja. Janganlah pula kita sebut bila orang muda dalam keadaan kesempitan dalam kehidupan dia, dalam kedudukan ekonomi dia yang sudah tidak stabil lagi, kita panggil dia sakratul maut dah tu, bukan. Dah sakratul maut dah tu. Tapi nazar boleh, sebab nazar ni pelbagai guna lah, tuan-tuan. Baiklah, pada pagi ini kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun, dan sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati juga. Jadi nanti kamu ni merujuk kepada Rasulullah SAW dan merujuk juga kepada semua umat dia. Kamu akan mati, mereka pun akan mati. Sebab apa, tuan-tuan? Allah sebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sebab pada waktu itu manusia tak sedar, zaman Rasulullah SAW, mereka tak sedar bahawa episod mereka dalam suasana itu adalah sementara sahaja. Bukanlah satu suasana yang berpanjangan, tetapi peristiwa yang berlaku, pertentangan antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin itu telah berlaku yang zaman itu dalam masa yang sekejap sahaja. Sebab kalau kita kembali balik kepada sejarah, tak ada siapa pun yang hidup sampai hari ini. Semua orang yang memainkan peranan yang suri Rasulullah SAW di zaman Rasul, zaman Nabi Muhammad SAW, dan semua sahabat-sahabat yang berjuang mempertahankan Islam waktu itu, semua dah mati. Sebab itu disebutkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati dan mereka pun mati. Jadi apalah faedahnya di dalam suasana yang sangat sementara, manusia ini berkecamuk, manusia ini bergaduh, manusia ini berperang satu sama lain. Sebab ini sementara, dan semuanya akan selesai, semuanya akan
berkesudahan dengan kematian. Cuma yang tak mati bila? Tak mati-matilah di hari akhirat besok. Itu yang sebab itu dipanggil alam ini alam fana, ya? Alam yang sementara dan akan musnah. Dan alam yang akan kita pergi besok adalah alam apa? Alam baqa, alam yang kekal. Jadi apalah, ya, dalam kehidupan kita yang fana ini, manusia, ya, macam tak tahu yang mereka akan meninggalkan, apa yang mereka rebutkan, apa yang mereka perangkan, apa yang mereka berbunuh-bunuhan, semuanya akan tamat riwayatnya. Baca Allah sebut innaka majitun wa innahum majituna. Sungguhnya kau mati dan mereka pun akan mati, ya. Baik. Ia merupakan kata Allah pada seluruh makhluk hidup. Dia berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afain mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurullah syai'a wa sayyidillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi Nabi Muhammad itu bukanlah sesuatu yang tidak mati-mati. Sebab apabila Rasulullah wafat, meninggalkan dunia ini, ya, maka ramailah para sahabat yang tidak percaya. Antara yang tidak percaya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia memberi ugutan dan memberi amaran kepada mereka yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, telah meninggal dunia. Dia akan memancung kepada orang itu dan akan membunuhnya. Sebab dia tak percaya Nabi Muhammad meninggal. Dia anggapkan Nabi Muhammad itu tak mati-mati. Sebab itu ayat ini diingatkan oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Barulah Umar Al-Khattab sedar bahawa dalam Al-Quran, dalam firman Allah menyebutkan Nabi Muhammad ini akan mati, bukan hidup selama-lamanya. Tidak ada orang yang hidup kekal, tuan-tuan, ya? Walaupun ada mitos, ya, ataupun ada cerita-cerita mengatakan Nabi Khidir itu hidup. Kalau dia mula jumpa Nabi Khidir di mana? Di Congkau. Dia jumpa Nabi Khidir di Mekah. Dia jumpa Nabi Khidir. Cerita dia lah, ya. Tapi kalau mengikut apa yang telah dipermankan dalam Quran ini, dalam surah ni, yang surah Al-Imran ni, Nabi pun sendiri wafat. Semua Nabi dulu semua dah wafat. Daripada Nabi Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dah wafat. Tidak ada yang kekal hidup sampai hari ini. Kenapa pula Nabi Khidir pula hidup? Nabi Khidir bukan seorang rasul, dia seorang nabi, ya. Dan peristiwa dia itu berlaku semasa dia bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, sama Nabi Musa jalan, itulah Nabi Khidir, ya. Lepas tu ada tak lagi kita berjumpa dengan cerita-cerita Nabi Khidir zaman Nabi Muhammad ke zaman selepasnya, zaman-zaman peperangan orang Islam, berperang melawan orang Mongol ke, dalam orang Islam dalam Sultan Al-Fatih menaruki kota Konstantinopel, tak ada jumpa pun Nabi Khidir, ya? Sebab itu bila ayat ini turun dalam surah Az-Zumar, ada surah Al-Imran, ya, dan dibacakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, barulah Sayyidina Umar Al-Khattab sedar dia telah melakukan kesilapan, sehingga dia gugut orang Islam yang lain. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, maka dia akan dibunuh, dia akan diserang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini, barulah Umar Al-Khattab sedikit slow down lah, dan kemudian dia aman balik, tuan-tuan dan puan-puan.
Kemudian apa ayat mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurullah syai'a. Apa kata firman Allah, apakah jika ia wafat, apa ayat mata au qutilan apakah ia wafat atau dibunuh, itu wafat ini, kamu akan berbalik kepada agama lama kamu. Qalabtum ala ayyin mata au qutilan qalabtum ala aqabikum, kembali kepada agama kamu. Wa man yanqalib ala aqibahi, siapa yang balik pada agama lama dia, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yadurullah syai'a. Balik-baliklah. Rasulullah dah wafat. Ramai kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam, yang dahulu dan yang kemudian berpaling tadah daripada agama Islam. Maka sebelum mereka berlaku sedemikian, Allah pun dah turunkan ayat dia, firman dia. Sekiranya Nabi mati ataupun dibunuh, maka sesiapa yang nak kembali kepada agama lamanya, baliklah. Tak ada masalah. Falan jadullah syai'a, Allah tak jadi masalah pada Allah. Tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala kalau siapa nak balik. Tetapi wasayajillahu syakirin, dan Allah akan membalas kebaikan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang berbalik kepada agama lamanya itu adalah orang yang tidak bersyukur, tak tahu nak bersyukur daripada keadaan umat Arab yang jahiliah, umat Arab yang tidak bertamadun, umat Arab yang berperang antara satu sama lain beratus-ratus tahun. Sehingga dalam satu ayat Allah sebutkan, kamu hampir lagi nak masuk neraka. Dalam suasana yang Arab yang jahiliah dahulu, tetapi Allah selamatkan. Pun tak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak bersyukur, maka Allah sebutkan dalam ayat ini, tidak sedikit pun memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya keluar daripada agama Islam. Malah ada dalam satu ayat Quran menyebutkan, kalau semua manusia ini tidak menyembah Allah, sedikit pun tidak mengurangkan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukannya satu permainan mudah-mudahan, tuan. Nak keluar-keluar, nak masuk-masuk. Seperti orang-orang yang masuk Islam yang mu'alaf, terutama orang India. Dia mu'alaf, dia masuk Islam, hari ni dia masuk 2-3 minggu kemudian dia nak keluar balik. Dia ingat tukar baju. Kamu ni macam tukar baju ke? Tidak, tuan. Bila dia keluar je, dia pertama-tama kata kena kursus 3 bulan dulu. Kursus kursus apa? Psikologi, konsultan dulu, kena nasihatkan dulu 3 bulan baru boleh keluar. Paling miliar tu. Ramai tuan. Dia masuk Islam, kemudian dia datang dia agama tak duit. Dia ingat dia agama keluarkan duit. Tak dapat duit, dia kata saya nak keluar. Oh, banyak senang. Seorang Cina mu'alaf Muslim Cina, dia kata, kalau saya tak bagi duit saya nak jadi apa? Nak jadi Kristian. Begitu mudah orang nak masuk Islam pada zaman kita sekarang. Sebab dia nak apa? Al-mal, harta, dia nak duit. Ada ramai yang macam tu, tuan-tuan. Itu orang zaman sekarang. Orang zaman Rasulullah, baru Rasulullah wafat, dia dah ramai keluar sampai 40,000. Musailamatul Kadzdzab, dia punya pimpinan dia ataupun ikut dia 40,000 orang. Ada pula Nabi mengaku Nabi palsu. Musailamatul Kadzdzab mengaku Nabi. Al-Aswad Al-Anasi mengaku Nabi. Ada seorang lagi perempuan mengaku Nabi juga, As-Sajjah nama dia. Dan As-Sajjah dikahwin dengan Musailamatul Kadzdzab. Tenteranya dengan tentera Musailamatul digabungkan. Lagi ramai 60,000 orang. Ini orang yang keluar daripada Islam. Maka Allah kata,
Walan yadurullah syai'an, tak sedikit pun memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas kepada mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah meletakkan dan mentakdirkan, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalifah yang pertama. Sehingga ada kalangan orang Islam yang bukan, kalaulah tidak kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang begitu tegas, yang begitu komited dalam perjuangan dia, maka Islam mungkin telah tidak ada lagi, ya, seperti mana yang berlaku selepas daripada itu. Mungkin dah habislah Islam. Tentu Madinah pun dah tak ada, Islam pun tak ada. Cuma Islam hanya diamalkan oleh orang-orang perseorangan. Tak ada lagi satu umat yang dipanggil umat Islam. Hari ini tak ada umat Islam, ya. Maknanya kalau kita sebut umat Islam hari ini, seluruh dunia, tuan, ya. Kalau satu umat, kumpulan umat Islam dianiaya, dizalimi di satu-satu tempat, maka akan bangunlah umat Islam yang lain di tempat yang lain untuk membantu, memberikan bantuan. Kalau satu kumpulan ataupun satu bahagian di setengah negara yang lain umat Islam yang, ya, ditimpa bencana, banjir, gempa bumi dan sebagainya, maka datanglah umat Islam yang lain membantu. Itulah umat Islam. Itu yang disebutkan secara mendalamnya, wasayajid syakirin, ya, wasayajid lahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada waktu itu sahaja, tuan-tuan, tapi hari ini, sampai hari ini, ya, umat Islam sentiasa bangun dan mencari jalan bagaimana nak menjadikan umat Islam sebagai umat yang kuat, kokoh, dan sebagai umat yang mendapat balasan. Wasajidillahu syakirin, maknanya Allah akan balas orang-orang yang bersyukur. Kita baca Quran, bagaimana Allah membalas kepada orang yang bersyukur? Wa in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan bagi kamu. Apa yang kena tambah? Semua ditambah. Ilmu ditambah, rezeki ditambah, peluang-peluang kehidupan yang baik-baik semua ditambah, rakyat, masyarakat ditambah dan sebagainya. Ya, bertambah umat Islam. Itu yang dikatakan la in syakartum la azidannakum. Sebab tidak ada orang yang menduga, tuan dan puan, ya, Allah membalas umat Islam ini di negara yang kering hutan, di negara yang gurun, yang tak ada apa-apa, maka timbul rezeki yang sangat mahal dalam dunia ini, ya. Dipanggil apa? Emas hitam, ya. Petrol itu emas hitam, dipanggil emas hitam. Kaya-kaya negara, cukup kaya, ditakuti dan dibimbangi kekayaan itu disalahgunakan pula, ya. Nak buat gelap malam lah, nak buat pesta lah, nak buat perkara-perkara yang melalaikan dan menghiburkan. Sebab ini akan memencilkan Kaabah, akan memencilkan Madinah. Bila kelilingnya dipenuhi dengan berbagai-bagai perkara yang menghala ke arah maksiat dan hiburan dan sebagainya. Sebab apa? Duit banyak. Duit dah kalau terlepas banyak, ya, tak tahu nak buat apa lagi nak buat, ikut nafsu lah. Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadisnya, Al-Kais, orang yang cerdik, ya Rasulullah, mandana nafsu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang dapat menundukkan nafsu dia. Sebab itu kalau dah banyak duit tak cerdik, dia akan ikut nafsu dia. Sebab itu Rasulullah kata, Al-Kaisu mandana nafsu wa amila ma ba'dal maut. Dan dia beramal, melakukan perkara-perkara yang akan memberi manfaat kepada kehidupannya selepas mati. Itulah orang yang cerdik, tuan. Wal ajizu man ittaba nafsahu hawa. Orang yang tak cerdik, kata Rasulullah, yang mengikut hawa nafsu dia. Bertamanni Allahil amaniyah. Dan dia berharap-harap, Allah akan menyampaikan apa yang dihadapi. Sebab itu kena cerdik. Bila dapat harta yang banyak, bilion di padang pasir dan dengan minyak yang banyak, kena cerdik dalam
uruskan harta yang Allah kurniakan itu. Kalau tak cerdik jadi macam itulah tuan-tuan, ya. Dan tak tahulah sama ada 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ni kita boleh sampai ke Mekah dengan harga yang ada sekarang ni. Boleh segala keadaan ekonomi semua dah pulih, ya. Dan waktu itu semua melambung tinggi. Kita nak pergi Mekah pun mungkin dalam keadaan yang sukar lah, ya. Sekarang pun dah sukar dah. Belum lagi 20 tahun lagi akan datang. Sekarang pun dah susah nak pergi Mekah. Kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh, ya. Dan kita tak tahu. Itulah yang sebenarnya di sebalik segala-galanya itu yang Allah sebutkan bahawa saja jadilah syakir. Allah membalas kepada orang yang bersyukur. Bila orang tak bersyukur, lain kafartum inna adabi la syadid. Sekiranya kamu tak bersyukur, maka adabku akan bertambah-tambah pedih lagi, tuan-tuan. Akan bertambah-tambah pedih. Ini macam mana? Ini baru sikit, tuan-tuan. Ini baru ujian yang sedikit. Bila kita kena COVID-19 ni, lepas COVID-19 apa pula? Omicron. Lepas Omicron, pula langsung lagi Delta Omicron. Lepas besok apa pula Omicron lagi? Inilah azab yang bertimbang-timbang, ya. Di negara kita lagi bertimbang-timbang, ya. Dia berlaku banjir baru-baru ni. Inilah, ya, yang kita sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa, walaupun Allah memberikan rahmatnya kepada alam ini, tetapi kita jangan meleka-lekakan, ya. Di mana dalam firman Allah yang kita baca dalam surah Al-Infitar, la yaghurrannaka bi rabbikal karim. Jangan kamu leka-leka dengan kemurahan Allah, kemuliaan Allah. Seolah-olah kita buat tu Allah tak balas, tak ada kesannya apa yang kita buat. Contohlah, tuan-tuan, orang tu minum arak, hari-hari minum arak, ya. Dia kata tak ada apa-apa pun, tak jadi apa-apa pun pada saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, semua sihat walafiat. Jangan bermain-main dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. La yaghurrannaka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala bi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Ya, jadi jangan bermain-main dengan kemurahan Allah. Sampai satu masa Allah cari balik. Ya, sebab itu dalam apa, tuan-tuan? Di dalam hierarki, ya, selain daripada mukjizat, kita ada apa? Kita ada wali-wali ataupun mukjizat. Lepas tu ada istidraj, ada sihir, ada karamah. Wali-wali ada karamah, ada istidraj. Istidraj ni Allah bagi, boleh saya bagi. Itu yang kita takut. Allah bagi nikmat pada kita semua ni, ya, boleh Allah Taala bagi. Jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tuan-tuan dan puan, tiada seorang pun yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Tak ada. Boleh tak kita minta hidup selama-lamanya? Boleh tak doa? Boleh tak tuan-tuan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, hidupkan aku selama-lamanya atas dunia ini? Ada minta doa itu? Adakah tuan? Tak ada, kan? Ada siapa pun yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan, hidupkan aku selama-lamanya. Minta umur panjang boleh? Allahumma tawwil umri, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Panjanglah umur aku, tetapi janganlah umur yang panjang dalam keadaan umur ini dipanggil zulalil umri. Tahu mana zulalil umri? Umur yang panjang tetapi orang susah, kita pun susah. Menyusahkan hidup orang lain dan menyusahkan hidup kita sendiri. Itu umur yang panjang. Batu boleh minta umur panjang. Rasulullah tak ada umur panjang. Tak ada pun Rasulullah minta umur panjang, tuan. Rasulullah tak minta umur panjang. Rasulullah tak minta kaya. Apa lagi? Rasulullah tak minta tanah. Rasulullah tak minta kebun. Rasulullah tak minta rumah bangunan besar-besar. Rasulullah tak minta. Tetapi Rasulullah hidup dalam Allahumma kfina bima syi'ta. Ini doa Rasulullah. Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang kau kehendaki. Allah tak cukup.
Rasulullah tak cukup je mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak Rasulullah. Satu hari Rasulullah balik, tak ada makanan di rumah. Tanya Sayyidina Khadijah, wahai Sayyidina Khadijah, ada tak makanan? Tak ada. Okey, kita puasa hari. Senang tu. Bagi umat Islam, tak ada makanan, puasa lah. Jadi Rasulullah cukup dengan apa yang Allah bagikan kepada Rasulullah kedua. Allahumma qina bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang Kau kehendaki. Jangan tukar doa tu, tuan-tuan. Ya. Jangan nak tukar, sikit je tukar. Allahumma qina bima syi'ta tu tukar pada syi'tu. Kalau syi'tu, apa yang aku kehendaki. Itu makna dia. Itu bahasa Arab, tuan ya. Berarti jangan bila kita berdoa tu betul-betul baca. Kalau salah baca, kita minta satu tu, kita berlandak satu tu. Allah fina bima syi'tu. Salah, doa tu salah. Allah mafina bima syi'ta. Ya Allah, kurniakanlah aku kecukupan seperti mana yang Kau kehendaki. Rasulullah tak minta kaya, ya? Walaupun malaikat datang jumpa Rasulullah, mintalah apa-apa yang nak kaya, nak pergi gunung Uhud tu emas ke apa dan ya? Rasulullah senang dia jawab. Kalau aku disuruh pergi gunung emas ataupun umat aku diberi segunung emas hari ni, besok dia nak lagi apa? Segunung emas lagi. Bagi lagi segunung emas, nak berapa emas lagi? Satu gunung lagi emas. Ini manusia, okay? Bila manusia bagi sikit, dia nak banyak lagi. Dia nak banyak. Bagi banyak lagi, nak banyak. Itu dia katakan, okay? Bila kita berdoa tu, doa adalah keadaan yang rendah diri. Allahumma qina bima syi'ta. Baiklah tuan-tuan, okay? Jadi tak ada siapa pun yang hidup selama-lamanya. Jadi saya dah sikit berkaitan dengan Nabi Khidir, okay? Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Ada orang tanya, tu Nabi Isa AS tu hidup ke tidak? Besok di akhir zaman, besok dia akan turun balik. Dia tak hidup di dunia, okay? Dia Allah angkat dia ke langit dan tidak dipanjangkan umurnya di dunia, tetapi dia angkat ke langit. Kemudian besok di akhir zaman dia akan turun dengan tugas yang tertentu, membunuh Dajjal. Bila Dajjal ni sudah mengancam seluruh dunia ni dalam keadaan yang tak terkawal, dan Nabi Isa AS akan diturunkan untuk membantu siapa? Untuk membantu Imam Mahdi. Okay? Imam Mahdi ni apa kita nak sebut, tuan-tuan? Imam Mahdi, kita tak boleh sebut radhiyallahu anhu, dia bukan sahabat, ya? Imam Mahdi radhiyallahu anhu salah tu. Ataupun Imam Mahdi alaihi salam pun salah. Imam Mahdi saja. Tak boleh kita sebut alaihi salam radhiyallahu anhu, ya? Sebab Imam Mahdi, kalau kita sebut lagi ni boleh dah kita sebut rahimahullah, Allah telah merahmatinya sebab dia dah mati. Tapi masa dia hidup tu Imam Mahdi, ya? Yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman besok dan membantu Nabi Isa membunuh Dajjal. Dajjal di sini fizikal, tuan-tuan, akan dibunuh. Tetapi Dajjal di sini ciri-ciri yang ada sekarang ni memang ciri Dajjal dah, tuan-tuan. Kita hidup dalam ciri-ciri yang dipenuhi oleh apa? Pengaruh Dajjal. Dajjal dah mempengaruhi banyak dalam kehidupan kita. Kita berhadapan dengan suasana, okay? Yang kita bertanya-tanya, ini Dajjal ke tidak? Ini Dajjal ke tidak? Pakai handset ni Dajjal ke tidak? Pakai handset Dajjal ke tidak? Kalau Dajjal, masa mula-mula dulu orang Arkam dapat tengok TV. Bila belajar Arkam, kemudian dia ada TV ke rumah dia, dia pun buang TV ke mana? Dan sungai belakang rumah dia. TV ni Dajjal. Dia kata TV itu Dajjal. Hari ni kita belajar pula tentang Dajjal yang baru, ciri-ciri dia ni. Mungkin ada ulama-ulama kata handset itu Dajjal.
Tapi kita kena tengok keadaan lah, tuan. Hari ni kalau kita tak ada insight pula masalah nak masuk mana? Nak masuk masjid, nak masuk surau, nak masuk mall, nak masuk kota raya, nak tengok sejahtera semua dalam mindset. Kalau sejahtera tu tak ada jalan. Kerana lain tu mana-mana yang boleh merosakkan akhlak kita, itu adalah jalan. Sebab tu ada orang tak bawa mindset dia dalam semayang. Sebab dalam mindset tu ada macam-macam, ada dua. Satu yang dipanggil apa? Birrun, yang satu dipanggil fajirun. Satu yang dipanggil baik, yang satu dipanggil tak baik. Jadi kita nak tengok, kita nak jalan jauh, jalan tak tahu, orang bagi lokasi dalam apa gitu, dan kita itu baik lah tu. Kadang-kadang kita tunjuk web tujuh pun lebih jauh daripada kita tahu dah otak kita ni. Berkata-kata batu pula sesat ni. Jadi ini semuanya adalah pertimbangan daripada diri kita. Kalau kita kata kita dia belajar sebab dia merosakkan kita, maka kena timbang-timbang yang sesuai. Boleh kita gunakan jadi kita melalaikan kehidupan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan dan puan, tapi masa kalau kita belajar ni lagi boleh ada ubi, tak ada ubi lagi. Kita pun bukan ubi tu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li nadarin wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld." Apa kata Allah? Apa firman Allah? Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi orang-orang yang bagi seorang manusia sebelum Nabi Muhammad tak ada siapa yang abadi. Panjang umur ada. Nabi Adam 950 tahun. Nabi Nuh 850 tahun. Fir'aun pun pada kita ingat. Nabi Syuaib 330 tahun. Kita ni nasib dah tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kata umat Nabi Muhammad ni antara 60 dan 70 tahun sahaja. Lepas itu semuanya orang Melayu cakap apa? Guyuk. Kau guyuk. Guyuk. Padam. Guyuk. Hilang. Tak ada. Tapi dah. Kalau tuan-tuan cek balik, rakan-rakan kita yang sama sekolah darjah 1 kan, berapa orang tinggal? Dah guyuk. Dah banyak, dah tak ada. Kena jumpa kat mana? Besok lah dia gerak besok. Kalau tajuknya ni, pergilah ziarah kubur dia. Itulah saja yang ada. Yang kita ni masih hidup lagi ni, alhamdulillah, syukur dapat nampak muka, nampak jasad masing-masing, kenal rupa. Hari ni 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tak ada orang yang kekal, kata Allah. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa'in minta bahumul khalidun. Dan apakah apabila kamu mati wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Tak ada. Bila Nabi Muhammad wafat 2 tahun kemudian, darinya Abu Bakar As-Siddiq pula wafat. Benar bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, 8 tahun kemudian, 8 tahun Sayyidina Umar Al-Khattab wafat. Kemudian Utsman bin Affan pula wafat. Kemudian Ali bin Abi Thalib pula wafat. Ganti pula dengan Khalifah Umayyah, ganti pula dengan Khalifah Umayyah. Tinggal nama sahaja lagi tuan-tuan. Umayyah pun tinggal nama, dan Abbasiyah pun tinggal nama. Yang kita ingat orang-orang yang jahat dalam zaman itu.
Siapa dia? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Paling jahat manusia. Orang solat tawaf pun dibunuhnya. Bukan dia pergi tawaf, dia pergi bunuh orang yang solat tawaf di Mekah. Sebab dia nak menguasai Mekah waktu itu. Betul-betulnya. Dan Yazid bin Umayyah pun jahat juga. Diperintahkan tentera yang menakluki Madinah dan berpesta di Madinah 3 hari 3 malam. Waktu awal-awal Islam lagi, orang Islam tak jahat. Dah buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab belum jauh lagi antara jarak jahiliyah dengan Islamiah. Belum jauh lagi jarak dia. Jadi jiwa asabiyah, jiwa ganas tu, jiwa suka membunuh orang pun masih ada lagi dalam jiwa orang-orang yang baru masuk Islam. Okay? Apalah lagi lah bila merebutkan kuasa pemerintahan waktu itu. Mereka tak peduli Madinah ke Mekah ke, dia tak peduli. Sehingga kan Hajar Aswad pun dilarikan selama 22 tahun, disembunyikan. Dia orang pergi Mekah tahu tak dapat nak cium Hajar Aswad. Tak apa nama kaum ni lagi. Oh, jadi disembunyikan 22 tahun. Bila orang tawaf, tinggal apa je kat Hajar Aswad tu, tinggal pelosong je, pelosong. Tinggal tempat Hajar Aswad tu. Hajar Aswad ni tak ada dah pernah lagi kan. Dan dipulangkan balik selepas 22 tahun. Lama 22 tahun tu. Kalau budak baru lahir dah bujang lah. Dia tak? 22 tahun kalau baru lahir, umur 22 tahun, dah jadi anak muda. Begitulah lamanya Hajar Aswad itu hilang. Dicuri oleh orang Islam sendiri kerana pergaduhan di segi kefahaman. Okay? Orang Syiah. Malah orang Syiah ni sanggup nak apa? Nak cungkil balik kubur makam Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar Al-Khattab, nak larikan jasad dia. Berbagai-bagai ujian yang diterima oleh umat Islam, termasuklah golongan dan Nasrani dan Kristian yang dah gali bahagian bawah dan lekat dengan jasad makam Rasulullah, maka nasib baiklah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah datang dalam mimpi seorang sultan yang bernama Izzuddin Nasruddin Izzuddin ni dia dapat mimpi dan dia pun menyelamatkan jasad Rasulullah SAW. Betullah keadaan umat Islam sebab kewafatan Rasulullah. Dan jangan fikir manusia ni akan hidup selama-lamanya. Semuanya akan mati dan akan berjumpa besok di akhirat. Tapi di akhirat Allah tu maha merahmati kepada orang yang beriman, dan semua orang yang beriman akan dikeluarkan daripada neraka tuan. Dan dikeluarkan neraka. Setelah beberapa lama di dalam neraka, mereka dah jadi hitam legam dan jadi macam malam. Cuma satu saja yang tak dimakan oleh api neraka ialah tempat sujud mereka, sebab mereka beriman. Mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Tempat sujud mereka, muka wajah mereka tak dimakan oleh api neraka. Yang lain semua bakar api neraka hitam legam, kemudian dikeluarkan dengan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam sungai pintu syurga, dinamakan sungai apa? Sungai kehidupan. Basuh dulu, masuk dulu, kemudian keluar pada sungai kehidupan itu bersih seperti biasa. Kemudian dipakaikan cincin untuk menandakan mereka adalah kumpulan yang dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga dan dikenali oleh ahli syurga sebab ada cincin. Bukan cincin tuan bertunang dulu, tak masuk tu lah. Ini cincin orang yang dimasukkan ke dalam neraka, keluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian keluarkan, masuk dalam syurga pakai cincin. Cincin itulah tanda mereka yang terakhir masuk syurga daripada ahli neraka. Itulah keadaan masuk di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan, sekali itu dan buat begini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita dan memberikan topik dan hidayah kepada kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyi ridwal mursalin bil alam malaikatul mukarramin bi adati ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.